Hello sahabat angkasa. Pada hari ini kita akan mengenali ahli sistem suria. Kawan-kawan tahu sistem suria kita terletak di dalam galaksi Bima Sakti. Kawan-kawan tahu sistem suria kita ni siapakah ahlinya? Sistem suria kita terdiri daripada sebuah bintang iaitu matahari, 8 buah planet bermula dari Utarit hingga ke Neptun, asteroid, meteoroid dan komet yang cantik-cantik tu, dan juga satelit semula jadi atau kita kenali sebagai bulan. Jadi setiap sesuatu itu pasti ada fungsinya. Jadi mari kita kenali apakah fungsi ahli sistem suria kita. Yang pertama ialah matahari. Bintang yang cerah ini adalah pusat sistem suria kita dan objek paling besar dalam sistem suria kita. Matahari juga merupakan bintang yang mengeluarkan cahaya dan habanya sendiri. Selain itu, sistem suria kita juga terdiri daripada 8 buah planet. Kesemua planet ini tidak mengeluarkan cahaya dan habanya sendiri dan bergantung kepada matahari. Urutan planet dalam sistem suria bermula dari planet Utarit, Surah, Bumi, Marikh, Mustari, Suhal, Uranus dan Neptun. Planet Utarit adalah planet yang pertama dan paling hampir dengan matahari, manakala planet kedua adalah planet Zurah. Planet ini adalah planet yang paling panas dalam sistem suria kita walaupun terletak selepas planet Utarit. Planet yang ketiga adalah planet Bumi, iaitu planet yang didiami oleh hidupan seperti manusia, haiwan dan tumbuhan. Planet keempat adalah planet Marikh, di mana planet ini juga dikenali sebagai planet merah kerana permukaannya dilitupi oleh debu-debu yang berwarna merah. Planet yang kelima adalah planet terbesar di sistem suria kita, iaitu planet Mustari. Planet yang keenam adalah planet Zuhal. Planet ini adalah planet yang paling cantik kerana dikelilingi oleh 3 gelang asteroid yang lebar dan berwarna-warni. Planet yang ketujuh pula adalah planet Uranus. Planet Uranus ini berwarna biru kehijauan kerana dilitupi gas metana dalam atmosferanya. Dan planet yang terakhir adalah planet Neptun, di mana planet Neptun ini merupakan planet yang paling jauh dan paling sejuk dan permukaannya dilitupi oleh lautan dan gas yang terdiri daripada hidrogen, helium dan metana. Kawan-kawan, mari kita kenali cara mudah mengingati urutan planet. Umi Zura buka mata, Mami Zuhal urus Nestum. Umi untuk planet Utarit, Zura untuk planet Zura. Buka untuk planet Bumi, mata untuk planet Marikh, Mami untuk planet Mustari, Zuhal untuk planet Zuhal, Urus untuk planet Uranus, Nestum untuk planet Neptun. Boleh hafal ke tak? Saya harap adik-adik sekalian dapat hafal lagu ni. Semoga dapat membantu adik-adik sekalian. Mari kita jawab soalan ini bersama-sama. Soalan pertama, berapakah jumlah keseluruhan planet-planet dalam sistem suria kita? Soalan kedua, apakah nama sistem suria kita? Soalan ketiga, apakah nama objek yang dahulunya merupakan planet ke-9 dalam sistem suria kita? Sekarang kita sudah mengenali planet-planet di sistem suria kita. Apa ni ya? Apakah ini pula?
Macam biasa tengok je kan kawan-kawan, ini adalah satelit semula jadi yang merupakan objek semula jadi yang beredar di kelilingi bumi kita. Bukan sahaja di bumi ya, satelit semula jadi juga adalah objek yang mengelilingi semua planet kecuali planet Utarit dan planet Zurah di sistem suria kita. Contoh satelit semula jadi bagi planet bumi adalah bulan. Ni apa pula ni? Nampak macam batu tapi terapung-terapung. Apakah ini? Kawan-kawan, ini ialah asteroid. Asteroid ialah objek batuan berlogam yang beredar mengelilingi matahari di antara planet Marikh dan planet Mustari. Tips untuk mengingati kedudukan asteroid ialah MAMU, iaitu M untuk Marikh, A untuk asteroid dan M untuk Mustari. Seterusnya apa pula ya? Ini ialah meteoroid. Meteoroid ialah batu, serpihan batu yang lebih kecil dan berlega-lega di ruang angkasa. Serpihan batu ini terhasil akibat pelanggaran antara asteroid dan juga terapung-rapung di ruang angkasa. Seterusnya ialah komet. Komet pula adalah gas-gas beku, batuan dan debu yang beredar mengelilingi matahari. Dan komet yang paling terkenal ialah komet Halley, di mana komet ini boleh dilihat di planet bumi setiap 76 tahun. Adakah suhu setiap planet itu sama? Mari kita ikuti. Matahari merupakan sumber tenaga haba dan suhunya paling tinggi. Haba dari matahari menyebabkan planet yang paling dekat dengan matahari mempunyai suhu yang lebih tinggi. Manakala planet yang paling jauh dari matahari mempunyai suhu yang paling sejuk. Ini kerana planet tersebut kurang mendapat haba daripada matahari. Kawan-kawan tahu tak, planet Zurah adalah planet yang paling panas dalam sistem suria kita kerana mempunyai lapisan atmosfera yang tebal dan menyebabkan sejumlah besar haba terperangkap dan menyebabkan kesan rumah hijau yang teruk di planet tersebut. Untuk pengetahuan kawan-kawan, atmosfera ialah lapisan gas-gas yang menyelubungi sesebuah planet. Kawan-kawan, semua masih fokus ke? Bagus. Baiklah, macam mana planet-planet mengelilingi matahari? Jadi ini ialah orbit. Semua planet beredar mengelilingi matahari mengikut laluan masing-masing. Orbit atau laluan ini sangat penting bagi mengelakkan berlakunya pelanggaran antara planet-planet ini. Orbit ini juga adalah laluan bayangan planet yang berbentuk seperti elips dan mengelilingi matahari. Di ruang angkasa, di sistem suria kita dan setiap planet mempunyai orbit masing-masing. Jadi apa benda pula elips tu? Elips ni ialah satu bentuk yang bentuk dia seperti bulat bujur, seakan-akan bujur telur seperti yang kita lihat dalam gambar tersebut. Dan adakah masa di setiap planet itu sama? Jadi mula-mula sekali kita kena kenal dulu masa peredaran planet itu apa. Masa peredaran planet ialah masa yang diperlukan oleh planet untuk mengelilingi matahari dengan satu pusingan lengkap. Dan masa yang diambil untuk setiap planet membuat satu peredaran lengkap tu tak sama, berbeza-beza antara satu sama lain. Ini kerana setiap planet itu mempunyai saiz orbit yang tidak sama, jadi sebab itulah ia berbeza-beza. Seperti yang kita tengok dalam gambar rajah ni, planet yang paling hampir dengan matahari akan mengambil masa yang lebih singkat untuk membuat satu peredaran lengkap jika dibandingkan dengan planet yang paling jauh dengan matahari, seperti perbezaan antara planet Utarit dengan planet Neptun. Jadi kesimpulannya, semakin jauh sebuah planet itu daripada matahari, maka lebih besar saiz orbitnya.
Kesimpulannya, semakin bertambah jarak kedudukan sesebuah planet dari matahari, maka semakin bertambah masa yang diambil oleh planet tersebut untuk beredar mengelilingi matahari. Harap semua dapat faham dia pelajar-pelajar sekalian. Jadi baik, sekarang kita bergerak ke sesi soalan. Jadi soalan yang pertama, mengapakah planet Zuhrah adalah planet yang paling panas? Soalan kedua, apakah nama komet yang terkenal yang sering diperkatakan? Dan soalan yang ketiga, apakah fungsi orbit bagi setiap planet di sistem suria kita? Terima kasih kepada semua yang menonton video pada hari ini. Semoga ilmu yang dikongsi pada hari ini bermanfaat kepada semua. Assalamualaikum dan bye-bye.